sangat sebenarnya. Okey, dengar. Okey, saya sambung ah. Sambung ah. Baik, jadi kita tekankan aspek untuk menyelesaikan masalah berbanding daripada pendekatan populis. Saya ambil contoh apabila kita kembang biakkan tuisyen rakyat. Dulu tuisyen rakyat kita berbelanja hampir 6 juta ringgit Malaysia dan kita berjaya membantu kira-kira 6,000. Ini dilaksanakan semasa Pakatan Rakyat dulu dan masa tu eskonya daripada PAS Dr. Halimah. Dan ia berpanjangan sehingga sampai tahun 2018. Tapi bila saya jumpa Jabatan Pendidikan Negeri, kita dapati rupanya ada hampir 14,000 pelajar-pelajar pada ketika itu tidak ataupun bakal gagal kalau tidak dibantu dengan tuition. Kerana mereka mungkin pendapatan rendah keluarganya dan tidak mampu untuk dapatkan tuition. Jadi saya gubah balik dengan Jabatan Pendidikan, dianjurkan di sekolah dan di tahun pertama kita tingkatkan daripada 6,000 orang kepada 10,000 orang dengan perbelanjaan kekal RM6,000. Malahan kita bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan dengan sangat akrab dan buat konten pendidikan tu dalam bentuk video yang diagihkan di sekolah-sekolah. Dan pada hari ini jumlah penerima ataupun mereka yang mengikuti tuisyen rakyat tu mencecah 60,000 orang. Dengan makan tengah hari kita bantu dan kita berikan sokongan ketika anak-anak ini belajar. So kalau dengar labunan ataupun cara PN kata saya buang, sedangkan pertambahannya 10 kali ganda berbanding dengan apa yang mereka lakukan sebelum ini. Jadi dia bangkitkanlah banyak-banyak perkara. Antara perkara yang selalu disebut skim mesra usia emas. Skim mesra usia emas, nama dia pun skim mesra usia emas. Tetapi sebelum ini ia seperti program khairat kematian, di mana apabila warga emas itu meninggal dan baru warisnya menerima RM2,500. Saya ubah sedikit program itu, di mana warga emas menikmati jom shopping pada hari ini sekitar RM150 satu tahun. Dengan kadar daya hidup masyarakat di Selangor telah mencecah 75, malahan wanita merupakan antara mereka yang lebih panjang usianya, 78 tahun. Maknanya mereka boleh menerima lebih daripada RM1,500 ketika hidup. Dan apabila meninggal dunia, warisnya akan dapat 500 as contribution kerajaan negeri pada mereka. So itu yang saya sebutkan tentang sustainability, rather than kita sebut tapi ia tidak menyelesaikan masalah. Macam contoh tuisyen rakyat, kita selesaikan masalah mereka yang mungkin gagal ketika peperiksaan berdasarkan keputusan tingkat tempat. So aspek yang selalu saya tekankan ialah sustainability ataupun kelestarian program-program kita, dan dengan itu sebenarnya ia bantu menyelesaikan isu-isu tertentu dan sedikit sebanyak ada hasilnya dengan keputusan peperiksaan SPM baru-baru ini yang menunjukkan sekolah tertentu di Selangor mencatatkan kadar lulus yang lebih tinggi berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Dan sememangnya peratusan tu memang nampak kadang-kadang tidaklah sehebat negeri-negeri tertentu, tapi kita tengok saiz pula, jumlah pelajar kita mencecah puluhan ribu kalau compare dengan negeri-negeri lain. Jadi itu yang kita lakukan dalam pendekatan term ini ataupun dalam penggal yang ke-15, penggal yang ke-14 ini, dan kita turut membuat program perancangan pembangunan yang dibincangkan di dalam Dewan, sebagai contoh rancangan sanggup pertama dan sebagainya. Jadi apa yang saya sebut tadi, keseimbangan di antara pembangunan ekonomi, pelaburan diikuti dengan pengagihan yang adil kepada rakyat dan juga menyelesaikan isu rakyat. Jadi kalau kita tengok contohnya Bingkas ni kita naik taraf daripada KIS. Selepas COVID-19 bukan hanya wanita yang terkesan, ada juga bapa tunggal yang terkesan. Jadi kita tidak hanya tumpu pada kasih ibu Smart Selangor. Mungkin dulu masa zaman Azmin dia buat tu nak tarik undi wanita saja. Tapi saya nampak bukan masalah undi sahaja, tetapi macam mana kadar hidup mereka harus dibantu. Kita lebarkan juga kepada lelaki yang susah dan keluarga yang susah dengan bantuan sampai ditingkatkan kepada RM300. Dulu RM200 sebulan, sekarang ditingkatkan RM300 sebulan dengan 30,000
penerima-penerima yang ada di seluruh negeri Selangor. Itu sikit sebanyaklah kalau saya boleh share. Tak dengar? Tak dengar? Boleh dengar dengan jelas. Okey. Orang bawah dengar suara saya. Okey. Okey. Sekarang ni saya tengok diorang lancarkan satu kempen iaitu Anak Selangor untuk Selangor. Apa pendapat YB? Itu menunjukkan mereka sudah tidak ada hujah ataupun ada fakta yang boleh melawan pencapaian kita. Dengan apa penjelasan yang tuntas yang telah saya berikan berulang kali kepada rakyat, malahan boleh ikuti jawapan saya di dalam sidang dewan. Jadi dia bermain dengan sentimen lah. Malahan kadang-kadang sentimen Sanusi itu agak melampau. Contohnya bila dia ulas tentang kedudukan Ustaz Zawawi. Dia kata Ustaz Zawawi ni esko yang tidak penting. Itu pelik, pas petikai esko Islam sebagai tidak penting. Adakah esko hal ehwal agama Islam ni sebagai tidak penting daripada kacamata PAS? Jadi saya lihat itu dah agak keterlaluan dan sampai tak ada isu nak dia attack benda-benda tersebut. Sedangkan setiap esko atas sukan, belia, pendidikan, usahawan juga sangat penting nilainya di negeri Selangor. Jadi ia bukanlah satu isu yang saya percaya boleh menarik hati orang Selangor. Mungkin ada sentimennya sikit sebanyak. Tetapi saya percaya dengan kerja buat yang kita lakukan. Ya, saya tak mengaku kita sempurna, tetapi kita sentiasa memperbaiki, meningkatkan dan menambah baik perkhidmatan kita, program kita, projek kita daripada masa ke semasa. Dan saya rasa ini sangat bermisai saya. Ini sangat rapat dengan pengertian islah ataupun reform. Reform iaitu memperbaiki langkah, waktu dan juga perbuatan kita untuk kebaikan. Okey. Silakan bimbing. Ada soalan untuk Dato' Amiruddin, silakan. Okey. Selamat malam Datuk Seri. Saya ni ada jumpa Datuk Seri dalam itu jelajah Mega Harapan Selangor tahun lepas ya. Dan saya juga ada jumpa Datuk Seri dalam itu jelajah. Tak dengar. Tak dengar. Putus-putus. Ya. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey. Selamat malam Datuk Seri. Saya ada jumpa Datuk Seri dalam itu jelajah Mega Harapan Selangor dan tahun lepas lah. Dan saya juga ada tengok Datuk Seri di itu rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di Taman Sri Gombak. Jadi saya juga menyokong itu kepimpinan Datuk Seri yang memimpin negeri Selangor dengan baik lah. Jadi saya ada soalan kepada Datuk Seri yang tentang itu bantuan kepada itu pesawat tu yang RM500 tu. Saya nak tanya itu bagaimana itu bantuan tu boleh membantu itu pesawat di Selangor. Ia berpunca daripada hasil padi yang tidak begitu baik, terutamanya di utara Selangor, di Tanjung Karang, di Sabak Bernam, Sungai Besar, Sekincan dan sebagainya. Jadi di tahun-tahun sebelum ini kita berikan sokongan bantuan benih dan baja kepada petani-petani ini supaya mereka dapat meningkatkan hasil. Dan bila keadaan pada tahun ini berlaku, kita tetap bagikan dengan nilai RM500 kepada petani-petani itu, cuma kita pecahkan dua dengan RM300 immediate kepada keluarga-keluarga tersebut kerana mungkin akan membantu mengurangkan kesan. Tetapi kita kembali juga untuk menyelesaikan masalah sebab salah satu daripada punca padi kurang menjadi, bukan tidak menjadi, kurang. Bila kurang menjadi maknanya jumlah tan padi itu akan sedikit berkurang di beberapa tempat.
akibat daripada salah satu puncanya ialah daripada benihnya. Jadi yang 200 yang selebihnya itu kita akan bagikan benih-benih padi dan insya-Allah kita akan kenal pasti benih-benih yang berkualiti untuk petani-petani di sana. Dan kita mempunyai lebih kurang 9,000 petani-petani dan daripada rangka yang kita lihat dengan 300 yang kita berikan, tambahan daripada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri ketika Aidilfitri dan beberapa bantuan sebelum ini, wakil di sana sebutkan mereka menerima hampir RM900 daripada yang kita beri dalam bentuk barangan ataupun dalam bentuk benih dan juga wang cash. Jadi saya percaya ini bukan kali pertama sebab ia adalah sebahagian daripada projek ataupun program peningkatan hasil padi kepada petani-petani di utara Selangor, iaitu di Sabak Benam sampailah ke Kuala Selangor. Jadi kalau nak pohon, jadi boleh hubungi mungkin pejabat Ayada di sana dan juga pejabat-pejabat pertanian sebab kita akan uruskan melalui jabatan-jabatan tersebut. Jelas? Jelas. Okey. Silakan Abang Adan Thank you. Yusof. Silakan. Assalamualaikum Dato' Sri, apa khabar? Waalaikumsalam. Ni macam baru lepas bersukan ke ataupun nak pergi bersukan? Dah malam bang, tak elok bersukan bang. Okey, Dato' Sri, saya tak ada soalan, cuma ada satu permintaan. Sebelum saya nak menyatakan permintaan tu, izinkan saya memberi sedikit komen dan kritikan terhadap Dato' Sri. Okey. Okey, pertamanya, sebelum mengenali Dato' Sri, pada awal-awal dulu bila Dato' Sri diamanahkan untuk menjadi Menteri Besar Selangor, saya agak khawatir kerana yalah tak pernah tengok performance dan juga apa-apalah sebelum tu tenggelam dan sebagainya kan, sebelum tu sebagai adun ya. Okey, tetapi bila diberi amanah, saya start mengikuti perkembangan Dato' Sri ketika krisis, iaitu krisis di mana banjir di Seri Muda. Masa itu baru saya nampak ketokohan dan kepimpinan Dato' Sri. Ketika menteri besar yang lain mungkin berhadapan dengan krisis begini, mungkin mereka memilih untuk bercuti. Tetapi Dato' Sri hadap. Dato' Sri hadap bersemuka, malahan turun padang. Saya sangat terharu di atas komitmen tersebut. Sebab ianya bukan suatu perkara yang mudah, kita boleh saja memberi alasan menuding jari, tetapi Dato' Sri memilih untuk berhadapan dan menyelesaikan masalah. Itu satu perkara yang saya mula membuka mata dan melihat satu ciri-ciri kepimpinan yang saya rasa Dato' Sri ada sesuatu. Cuma biasalah politik kan, macam-macam orang bercakap berkenaan dengan Dato' Sri dan sebagainya. Saya hampir-hampir kecewa jugalah kan. Tetapi apabila Dato' Sri sudah mengemudi, terutamanya masa PRU 15, saya nampak satu komitmen sekali lagi menunjukkan kesungguhan dan komitmen Dato' Sri. Dan yang terbaru ini, apabila Dato' Sri berada di Parlimen, saya tak sangka Dato' Sri punya hujahan dan perdebatan begitu kemas dan menjadi contoh dan tauladan serta memberi satu suntikan semangat terutamanya anak-anak muda. Okey, cumanya Dato' Sri, saya mintalah satu permintaan sebab perkara-perkara begini mungkin ramai yang tak nampak, terutamanya di pentas TikTok ni. Sebab kita dikaburi dengan naratif-naratif pembangkang, kononnya MB kami sempoi, MB kami hebat, MB kami bagus. Tetapi hebat, sempoi dan bagus tu hanyalah kata-kata dan promosi serta propaganda. Berbanding dengan YB ada Dato' Sri, yang mana Dato' Sri buat kerja, mungkin disebabkan sibuk buat kerja tu, tak sempat nak buat promosi dan mungkin tak ada siapa yang mempromosi Dato' Sri. Itu menyebabkan saya rasa satu perkara yang ada kelompongan di situ. Jadi permintaan saya bermula daripada malam ini dengan kemunculan Dato' Sri di pentas TikTok ni yang saya yakin ramai anak-anak muda terpengaruh dengan fitnah dan propaganda pembangkang, terutamanya mereka rasa mereka kononnya nak merampas Selangor dan sebagainya. Saya minta satu permintaan daripada Dato' Sri supaya kalau bolehlah tiap-tiap malam hadirkan seorang ataupun setiap orang YB yang bertukus lumus selama ini yang mendukung dan menyokong Dato' Sri selama ini, terutamanya esko-esko ataupun barisan esko Dato' Sri, supaya kami dapat menemu ramah dan bersuai kenal dan lebih mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan apa yang berlaku serta apakah pencapaian di Selangor yang mana kita mesti pertahankan. Itu saja permintaan saya, YB. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah saya ambil maklum tentang kritikan ataupun teguran tersebut. Memang kadang-kadang kita ni agak fokus sikit untuk menumpu kerja sebab selalunya saya menumpu kepada priority ataupun keutamaan. Pertama masa ketika COVID dan sebagainya, saya memberi penumpuan kepada penyelesaian hal tersebut dan juga isu-isu sekitarnya. Bila banjir kita selesaikan dan berikan priority itu. Alhamdulillah lama-lama rakyat lihat. Namun yalah, biasalah kadang-kadang persepsi ini dibentuk dengan bermacam-macam. Kadang-kadang kita kena lawan dan kita kena betulkan. Tapi memang
sikap saya secara peribadi mungkin memang kurang menonjol ataupun tak suka menonjol, tapi bila dah memegang tanggungjawab ni tidak saya harus membuktikan dan menonjol dan memberitahu kepada rakyat. Tapi kalau orang di Selangor sebenarnya mereka agak lazim bila saya kerap melaksanakan program turun padang. Dalam sepanjang 5 tahun mentadbir negeri, sebenarnya kita telah menjalankan hampir 4 atau 5 kali program jelajah. Kita ada program jelajah kita Selangor, program jelajah Selangor Penyayang, kita ada program jelajah raya 2 kali, jelajah maju bersama, dan setiap perhimpunan tersebut menghimpunkan begitu ramai orang yang mungkin mendengar ucapan ataupun dapat bermesra dan juga bertemu hubung dengan saya secara jelas. Tapi saya yakin dengan kebijaksanaan orang negeri Selangor yang membaca, yang melihat, yang meneroka. Tapi saya akan perbaikilah tentang apa yang kita lakukan. Contoh, kita mencipta sejarah bila kali pertama sebenarnya kita mampu melaksanakan karnival turas Islami. Dalam karnival itu sebenarnya kita jemput Syekh Dr. Ali Jumaah, seorang tokoh ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Asy-Syafi'i yang begitu terkemuka, dengan kehadiran beberapa tokoh lain, misalkan Baba Ghazali ataupun Babali, Baba Ismail Sepanjang dan sebagainya yang begitu terkenal dengan topiknya. Tapi apa yang saya nak ceritakan, ramai ada orang sebut, karnival ni sebenarnya nak ambil hati saja ataupun bermuka-muka ketika pilihan raya. Sebenarnya hal ini saya lakukan adalah turutan daripada lawatan-lawatan ke Timur Tengah. Saya datang ke Mesir daripada tahun 2018, 2019 dan kali terakhir 2022. 2 tahun yang 2020 dan 2021 tak dapat sebab COVID-19. Di sana saya menemui beberapa kelompok yang dipanggil Ruak Jawi. Ruak Jawi ini adalah kelompok yang mengkaji kitab-kitab lama, turath di Masjid Al-Azhar. Dan daripada situ saya laksanakan Convention Mahasiswa Timur Tengah. Dan daripada situlah sebenarnya kita tarik pula beberapa kitab-kitab pengajian termasuk projek penterjemahan untuk kita bawa, dan Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik, terutamanya kehadiran guru-guru pondok daripada negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, Johor, Melaka, datang daripada Sabah pun ada, daripada Tawau yang kita jumpa. So insya-Allah program kita bukan erti menunjuk-nunjuk, tapi saya cuba untuk menekankan pengisian dan juga kesan. Sebab apa yang saya sebut ialah kita kena menyelesaikan akar masalah rather than kita hanya meletakkan penampal ataupun hanya untuk melepaskan batuk di tangga ataupun menunjukkan keadaan penyelesaian masalah tanpa menangani masalah itu sebenar-benarnya. Tapi ya, itu bukan satu perkara yang sempurna semuanya, tapi sikit sebanyak saya percaya kita dah buat. Saya sebutkan ramai akan tanya pasal air. Saya dah ada 2-3 kali sesi dalam FB Live dan sebagainya ketika krisis air 2020 dan 2019. Saya sebutkan macam mana isu air. Isu air ni dulu ada 3 punca. Puncanya dulu air mentah. Daripada air mentah kepada loji rawatan dan sekarang pencemaran. Kedua perkara tersebut iaitu air mentah sebahagiannya telah diselesaikan di zaman Tan Sri Khalid arwah daripada segi pelaksanaan kolam takungan Horas, sehingga hari ini kita mampu untuk bertahan 6 bulan kalau tidak berlaku hujan. Saya ambil contoh. Tapi apa yang saya nak sebutkan di sini, kita juga mula tangani maintenance ataupun penyelenggaraan loji-loji rawatan. Sekarang ni tidak ada lagi loji rawatan yang rosak sebagaimana tahun 2012-2013 dulu. Banyak sebenarnya loji rawatan kita rosak menyebabkan disruption. Itu pun kita dah ikut on schedule dan penggantian pipe yang panjang, tapi kita buat perlahan. Dan sekarang pencemaran. Dan pencemaran ni sebenarnya projek tu kita dah launch 2020, tapi kerana COVID kita tak dapat status segera dan perlu, kita tak dapat laksanakan projek. Dan projek tu telah dapat dilaksanakan pada tahun 2021. Sekarang sebahagian projek tu dah mencecah 50-60% selesai. InsyaAllah Oktober ni akan selesai. Macam mana kita buat? Maknanya kalau ada pencemar, kita divertkan air yang tercemar, kita sedut daripada kolam takungan yang telah kita buat. Dan mungkin boleh bertahan di antara 5 hari sehingga 2 minggu di beberapa loji rawatan. Ini contoh macam mana saya sebutkan, kita bukan buat action turun ke bawah saja menyelesai, tetapi
kita cuba selesaikan akarnya. Dan mungkin betul kata saudara, kita tak explain. Tapi saya dah try explain. Tapi explanation tu, dia tak boleh terang dengan cara lok-lak. Dia kena terang dengan teliti dan detail seperti ini. Dan kadang-kadang memang agak membosankan. Tapi saya percaya orang boleh tangkap dan boleh faham. Tapi saya akan cuba mengulang-ulang lagi hal ini, termasuk muncul di TikTok 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Kalau boleh nak tiap-tiap hari, tapi kena ada kerja-kerja lain. Dan ini pun kadang-kadang saya hari ini sebagai contoh mula 4 pagi tadi. Marathon. Habis kira-kira pukul 3 petang tadi dengan YB Awan Banadik. Jadi ada kekangan lah juga, tapi tak nafi saya perlu. Dan dengan adanya keserasian federal dan state ni, mungkin saya boleh manfaatkan media-media arus perdana yang sebelum ni sedikit sebanyak tenggelamkan ataupun menutup cerita-cerita baik Selangor. Okey, soalan lain ataupun pertanyaan? Cantik topi. Yani tak dengar Yani tak dengar suara Yani tak dengar. Betul. Abang Wan silakan. Abang Wan. Siapa? Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Ya. Saya Wan daripada Pahang. Saya ada 2 soalan ringkas untuk Datuk Seri. Pertamanya, Datuk Seri juga sebagai ahli parlimen dan baru-baru ini dalam perbahasan laporan PAC, kita lihat ahli parlimen PN telah pun keluar daripada Dewan. Saya minta pandangan Datuk Seri mengapa mereka keluar. Itu satu. Dan kedua, saya nak tanya tentang status pembahagian kerusi UMNO Barisan Nasional dengan Perkhidmatan Harapan di Selangor. Apakah Datuk Seri mempunyai masalah di situ untuk menghadapi PRN ini? 2 soalan saja, Datuk Seri. Ya, saya jawab tentang PRN dulu. Di dalam PRN, insya-Allah kalau ikut status semasa dan keadaan semasa, kita yakin malahan kita boleh menang 2/3 majoriti berdasarkan kepada sokongan dalam pilihan raya ke-15 ataupun PRU dan juga sokongan semasa berdasarkan maklum balas rakyat yang kita perolehi. Tentang mereka yang yakin dan sebagainya tu terpulanglah dengan fakta data yang mungkin mereka ada. Tapi saya cek dengan semua data, insya-Allah dengan perkara tersebut. Cuma mungkin mereka nak bermain propaganda. Tentang kedua, tentang pembahagian kerusi, ia berjalan dengan baik. Malahan daripada 56 kerusi, saya boleh katakan kita dah selesai 53 kerusi. Maknanya daripada 53 kerusi itu dah confirm dah. Hampir pasti dengan tak pasti itu hari penamaan calon lah yang betul-betul pasti. Hampir pasti mana parti yang bertanding dan sebagainya. Dan kita ada lagi sedikit permintaan 3 kerusi, khususnya permintaan Barisan Nasional. Jadi dengan peratusan yang tinggi itu, saya percaya ia boleh dimurnikan dengan kaedah yang lebih damai dan harmoni dalam masa terdekat. Dan kita serahkan kepada PM dan TPM untuk menyelesaikan hal tersebut, dan pimpinan saya dah maklumkan untuk patuh dan sedia untuk bekerja kerana kemenangan adalah lebih penting berbanding dengan sentimen dan juga berbanding dengan sentimental isu yang dibangkitkan. Kita cuba, bukan mudah, saya tahu di bawah dan sebagainya, tapi kita harus menggendong nilai perpaduan yang dicernakan di peringkat persekutuan, kerana nilai itulah yang sebenarnya menstabilkan keadaan politik di peringkat persekutuan sekarang ini, yang rata-rata rakyat sangat selesa dengan kestabilan itu walaupun tidak lagi lengkap sepenuhnya proses kita memulihkan ekonomi negara yang terjejas disebabkan oleh COVID-19. Soalan lain adalah berkenaan dengan berkenaan dengan laporan audit. Saya pun tak faham. Hampir semua wakil rakyat termasuk Datuk Azalina sebut dia pun tak faham kenapa PN tak nak bahas isu itu dengan pelbagai alasan lah. Sebab ketika PAS menjadi pembangkang pun mereka menggesa agar laporan audit dibahaskan. Dan kita minta untuk dibahaskan. Selepas dibahaskan, secara detail dan rincinya boleh dibawa ke dalam PAC. Itu juga yang berlaku di dalam Dewan Negeri Selangor sebenarnya. Dewan Negeri Selangor, setiap perbahasan dan juga perkara PAC dan juga jawatankuasa tetap yang kita wujudkan itu, pembentangannya dibahaskan. Dan selepas itu laporannya dibahaskan. Dan ia tidak bertentangan dengan undang-undang. Walaupun perkara itu tak pernah dibuat,
Tetapi kalau ia untuk kebaikan, saya rasa tidak ada salahnya. Kita dengar perbahasan yang dibuat. Bukanlah ingin menjurus menuduh sesiapa. Jadi saya tak rasa mereka mungkin rasa bimbang, mungkin rasa takut. Sebab sebahagian keputusan-keputusan itu dibuat pada zaman PN menjadi pentadbir dan pemerintah sewaktu COVID-19. Ada perkara yang agak mencolok, antaranya pembelian ventilator yang dibangkitkan. Bukan saya seorang bangkitkan, ada ramai bangkitkan yang kelihatannya tidak perform. Kena disemak kenapa dia tidak perform. Kalau pada tahap tersebut, menteri-menteri kabinet PN boleh saja jelaskan tentang keadaan tersebut. Apa yang dibahaskan di dalam kabinet sebagai contoh. Tapi mereka mensia-siakan peluang tersebut menggunakan alasan-alasan teknikal dan tak katakan tak pernah dibahaskan. Sedangkan dulu ahli-ahli pembangkang selalu membangkitkan laporan audit negara di dalam perbahasan mereka supaya ia dijadikan isu lah ataupun dijadikan perhatian pihak kerajaan untuk menjawab. Dan ia dijawab dengan penuh berhemah oleh YB Azalina tentang perkara-perkara tersebut dan spirit yang ada. Saya rasa ia perkembangan yang sangat sihat di Parlimen apabila ada keterbukaan kepada perbahasan dan ada peringkat jawatankuasa yang mana akan memperincikan dan kemudian laporan itu akan dibincangkan semula. Jadi saya ingat hal tersebut tak mungkin mereka terperanjat ataupun takut-takut atau hanya mencari alasan untuk mengelak daripada menjelaskan hal yang sebenar. Cakap terlalu slow nanti orang tak dengar pula. Silakan Abang Haji. Abang Haji silakan. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri ya. Saya Ajib daripada saya asal Perak meletak di Kelantan lah. Saya ingin ada dua soalan kepada Datuk Seri lah. Iaitu pertama, dengan kebijaksanaan pentadbiran PH di Selangor ni, nak minta Datuk Seri cuba majukan kawasan luar bandar tu untuk kita menjunjung prinsip PMF iaitu membasmi kemiskinan. Kita tak mahu orang miskin ditunggang oleh pemuka-pemuka agama ni demi kepentingan politik dia. Jadi saya minta Datuk Seri dan kepimpinan utamakan kawasan luar bandar tu, cubalah kita bantu bersama menteri-menteri pusat untuk IKS ke, pertanian ke, kita utamakan dia orang Datuk Seri. Sebab kita nak apakan kemiskinan untuk ditunggang oleh mereka ni. Jadi saya ingat apa yang pihak cakap. Itu yang pertama lah. Lepas tu yang kedua ni minta Datuk Seri lah dalam masa 5 tahun selepas PRN ni kalau sekiranya menang, kekalkanlah pentadbiran yang baik, membela nasib rakyat ni. Jadikanlah itu asas-asas kepada perjuangan PH di Selangor. Kiranya pemimpin BN join bersama sekali, mereka mesti mengutamakan rakyat dan tidak mengutamakan diri sendiri dalam kuasa yang diberikan oleh rakyat. Itu saja Datuk Seri. Okey, baik. Mungkin Datuk Seri dah dengar punya tu. Dengar Datuk Seri soalan yang kedua tadi. Dengar. Okey, baik. Okey ya. Yang ni saya turun dulu ini. Okey, soalan pertama berkenaan dengan luar bandar. Kita sememangnya telah baru saja melancarkan Sabda. Sabda ni adalah Sabak Bernam Development Area. Saya kena explain panjang sikit ya, Cik Ani. Saya harap semua jangan tertidur pula. Okey, begini. Sebaik saya jadi Menteri Besar, selain daripada saya laksanakan kajian terhadap program-program kebajikan itu adakah sampai kepada sasaran menyelesaikan masalah, kita juga melihat tentang pembangunan ekonomi negeri Selangor. Sebab negeri Selangor ni hampir 70% kawasannya telah dibangunkan. Jadi tidak semudah-mudah kita nak buat kawasan baru seperti kawasan Putrajaya sebagai contoh. Tak semudah itu sebab sudah ada penduduk, sudah ada aktiviti dan sebahagiannya ada culture dan kebudayaannya yang tersendiri. Jadi kita laksanakanlah itu yang pada pengumuman belanjawan tahun 2019 saya sebutkan tentang kluster ataupun gugusan ekonomi supaya gugusan-gugusan itu mewakili kepada setiap item dan juga keunikan lokaliti-lokaliti tersebut. Dan perkara itu dipanjangkan lagi dalam rancangan Selangor Pertama dan salah satu projek yang besar dalam rancangan Selangor Pertama kita sebut sebagai Sabak Bernam Development Area. Sabak Bernam Development Area ini adalah satu kawasan pembangunan yang akan kita tumpu paling tidak 2 lokasi pemprosesan, pendaratan dan pengurusan perikanan. Satu di Sungai Lang dan satu lagi di kawasan Sekincan. Semat Selangor Agriculture Park yang terletak di Cangkat Menteri di Sabak Bernam. Dan beberapa projek lain seperti Hay Resort yang terbengkalai dan membangun semula kelong-kelong yang telah uzur di kawasan sana. Dan itu di antara projek dan suntikan yang kita telah lakukan
di zaman ini dan baru nak bermula sebahagiannya disebabkan oleh COVID-19. Sebab sebaik 2019 saya lancarkan gugusan tu, sepatutnya 2020 kita nak lancarkan rancangan Selangor tetapi COVID. Dan bila COVID saya terpaksa handle COVID lah. Kita umumkan beberapa pakej rangsangan dan sebagainya. Jadi baru tahun 2022 bulan Ogos yang dibentangkan di dalam Dewan Negeri dan dibahaskan hampir 30 ataupun lebih 30 ahli-ahli Dewan Negeri yang kebanyakannya menyokong, cuma ada perbezaan pembangkang mengkritik tertentu hal-hal tertentu. Jadi kawasan luar bandar kita tak lupakan, sebab itu kita sebutkan no person left behind ataupun tidak ada siapa yang tersisih dalam negeri kita, dengan perancangan pembangunan turut menitik beratkan bukan hanya di kawasan tengah Selangor tetapi juga di kawasan utara Selangor dan kawasan perkampungan yang memerlukan sokongan. Dan kita juga sedang melihat bagaimana PKPS boleh berfungsi untuk memajukan pertanian dan juga jabatan-jabatan yang lain seperti AYEDA kalau ada di tentang sawah dan petani di Sabak Bernam dan Kuala Selangor dan beberapa tempat-tempat yang lain dan jabatan pertanian. Jadi of course kita nak bangunkan, tetapi kita bangunkan dengan pertambahan teknologi. Sebagai contoh, semalam saya di STDC. STDC ni adalah kita punya College Technical dan Vocational. Salah satu daripada kursus yang kita tawarkan dan banyak dah bagi peluang pekerjaan adalah pengendalian drone. Drone untuk pertanian. Ditumpukan di kawasan Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Itu dah buat. Mungkin macam betul lah tadi Ajib sebut kot. Kita tak popular ataupun kita tak sebutkan, tapi angka pertambahan ekonominya juga sangat baik di kalangan petani-petani yang ada di sana. Jadi itu contoh macam mana kita cuba bangunkan kawasan pertanian dengan upaya kita sendiri, dengan keterhadan kita, dan dengan ada kerajaan persekutuan ni saya percaya lebih banyak kita boleh gembling untuk membantu petani-petani dan juga kawasan luar bandar di mana aktiviti pertanian adalah salah satu daripadanya. Soalan kedua lupa lah. Apa cerita? Soalan kedua dia tanya apa tadi? Ani? Tak dengar ni. Apa? Soalan lain. Abang Saiful Ramli silakan. Saiful. Assalamualaikum. Yang ni, jap. Bagi saya dulu boleh yang ni. Lama kena sidai. Bagilah. Kejap Abang Saiful Assalamualaikum YB. Sila jalan dulu. Assalamualaikum Datuk Seri. Apa ni? Saya nak sesal YB ni. Okey, saya ada dua soalan mudah ya. Okey, yang pertama mewakili suara viewer yang bertanya di bawah tadi, bilakah dijangka pembinaan Stadium Shah Alam tu bermula dan bilakah dijangka siap? Kerana sekarang ni Selangor mempunyai pesaing daripada negeri utara, Kedah. Dikatakan Kedah ingin membina stadium bertaraf antarabangsa. Saya pun tak tahulah berapa persen sekarang progres dia. Jadi saya nak tahulah Stadium Shah Alam ni bila bermula dia punya tu. Okey, dan yang kedua saya nak tahu apakah tawaran apakah tawaran terbaru ataupun program tambahan yang Datuk Seri rencanakan atau untuk tawar kepada rakyat Selangor? Atau ada penambahbaikan daripada program yang sedia ada ataupun ada program atau tawaran yang terbaru. Okey, itu sahaja YB. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Berkenaan dengan stadium, saya kena explain juga panjang sebab macam-macam orang membuat persepsi dan tuduhan. Sebagainya kita dah terangkan berulang kali dalam dewan pun saya dah terangkan, tapi macam biasalah mereka nak bangkitkan di tempat lain dan medium lain. Baik, stadium ni sebenarnya sejak daripada 2008 lagi kita terima banyak sangat proposal untuk membangun semula stadium dan sebagainya. Di pihak kerajaan negeri pada ketika itu turut membuat kajian yang dilaksanakan oleh JKR dan secara keseluruhannya pada waktu itu hari itu sebelum peningkatan harga barang, kosnya minimum hanya betulkan saja elektrik dan sebagainya lebih daripada 350 juta. Itu pada zaman arwah Tan Sri Khalid Dan banyak proposal yang kita dapat, tapi bila keadaan COVID dan sebagainya, stadium tidak terurus dan sebagainya. Dan sebenarnya daripada tahun ke tahun banyak kali kita perbaiki. Bumbung sebagai contoh, ketika SEA Games ataupun Sukan SEA tahun 2017, masa tu menterinya YB Khairi, seingat saya dia ada keluarkan sikit peruntukan dan kita juga keluarkan peruntukan kita untuk ganti bumbung dan pertandingan bola sepak diadakan di sana. Tetapi bila dah alatannya terlalu uzur dan ada kesan daripada banjir yang bukan kali pertama, sebenarnya tahun 2006 dah pernah banjir, tahun 2021 ada banjir juga. Jadi macam elektrisiti dan juga bumbungnya ada kesan teruk.
Kalau orang kata, okey gantikan sajalah bumbung, tak boleh sebab the whole structure tu dia bergantung antara sama lain. Jadi selepas kita menilai, menyemak semua laporan itu, akhirnya kita setuju untuk membina baru dengan kapasiti dan pameran yang kita buat. Alhamdulillah pameran tu dapat maklum balas yang sangat positif. Cuma bila tak dibuat? Sekarang ni kita pada peringkat akhir sebab pihak yang ingin memajukan menawarkan harga dan kita sedang menyemak balik BQ tersebut yang ditawarkan oleh mereka sebab kita tak nak mereka membuat lebihan ataupun mendapat ataupun mengenakan harga yang sangat tinggi sebab akhirnya kita juga yang terpaksa membayarnya kembali ataupun kita terpaksa swap dengan tanah. Dan yang kedua, kita yakin perobohan itu boleh dibuat sekitar bulan 9 atau bulan 10 setelah KM ataupun kebenaran merancang dibuat. Sekarang kita dah benarkan satu tahap dulu iaitu perobohan dan selepas itu kita nak tengok pula pembinaan fasa demi fasa. Siap dijangka tahun 2026, kita masih lagi on schedule. Diharapkan kita boleh siap pada pertengahan tahun 2026 sebagaimana dalam planning yang kita ada. Tu yang tentang stadium lah. Yang lain, apa lagi? Apa tadi yang kedua? Tak dengar Cik Ani? Ya Allah. Tak dengar? Tak dengar Yani. Tak dengar Yani. Apa yang kedua tadi? Lupa siapa? Dia tanya pasal apa tadi? Tak apa YB, dia dah turun. Kita teruskan dengan siapa dulu? Sabang Saiful dulu. Saiful. Ya, Assalamualaikum. Lama tak dengar cerita. Baik, Alhamdulillah YB. Saya Saiful daripada Kedah, MOS 13 di Selangor sejak 1989. Saya kenal YB mungkin tak kenal saya kot. First kali on behalf of kawan-kawan di Kedah, kami minta maaf lah. Menteri Besar kami hari tu masa dia pergi sana mungkin dia tak cukup bekalan ketum. Jadi dia cakap melelong sikit hari tu. Okey. Untuk pendengar yang tak berapa kenal kita punya low profile MB ni, dia antara orang yang pertama menghulurkan bantuan kepada rakyat Kedah bukan ketika zaman PH waktu kita berhadapan dengan masalah ayak yang teruk di Kedah. Dia hantar dengan lori sekebal mak nenek pergi Kedah. Tetapi sewaktu kerajaan PN mengambil alih, dia juga yang pertama turun sendiri dari Kedah membantu sewaktu tragedi kepala ayak di Yan Kedah. Saya tak faham pasal apa Menteri Besar Kedah dia lupa pasal apa bab ni. Okey, saya ada 3 persoalan yang saya nak minta YB perjelaskan kepada pendengar kita pada malam ni. Yang pertama sekali, nak minta YB tolong berikan penjelasan perbezaan permasalahan bekalan ayak yang di Selangor berbanding dengan di Kedah dan Kelantan supaya mereka boleh faham bahawa masalah bekalan ini masalah yang berbeza dan cara penyelesaiannya juga berbeza. Okey, yang kedua sedikit berbeza. Kalau kita tengok result PRU 15 yang lepas yang dikatakan gelombang anak muda dan pengundi baru yang memenangkan PN di beberapa negeri, tetapi berbeza di Selangor, tahap sokongan anak muda dan pengundi baru ni kekal sekiranya tidak bertambah. Jadi apakah sebenarnya pendekatan yang MB buat yang sehingga menarik perhatian anak muda untuk terus menyokong kepimpinan PH di negeri Selangor? Dan yang ketiga ni juga agak berbeza kerana saya melihat Selangor ni mempunyai potensi sebagai negeri pertanian juga yang mampu menjadi negeri utama membekalkan bekalan protein yang murah seperti ayam, kambing dan lembu. Kebetulan saya dalam bidang pertanian. Bukan hanya untuk memenuhi keperluan penduduk di Selangor, tetapi juga untuk memenuhi keperluan penduduk di seluruh negara. Jadi apakah pendekatan yang kerajaan negeri Selangor buat selain daripada menumpukan kepada sektor industri berkenaan perkara untuk memajukan pertanian di Selangor hingga menjadikan Selangor sebagai negeri pengeluar dan pembekal utama bekalan protein murah di Malaysia? Wallahualam. Soalan susah Saiful.
Okey. Okey, saya Soalan kebat. Lawyer bagi soalan payah betul. ya lawyer tu dia belum Lawyer. Okey, Jamul, terima kasih semua. Okey, pertama masalah air. Apa saya tak kurang arif Kedah. Kedah mungkin sebabnya adalah bekalan air mentah dan sebahagian daripada pengurusannya mungkin adalah loji rawatan. Sebab loji rawatan ni sangat perlu. Kalau kita tidak membangunkan loji rawatan yang baik, kita tidak dapat menguruskan air dengan baik. Baik. Sistem air di Selangor, tapi Kelantan saya tahu sedikit sebanyak. Kalau sistem air di Selangor, kita mengambil daripada air yang mengalir, iaitu daripada sungai. Daripada sungai itulah biasanya kita akan dapat yang dipanggil MLD, million liter per day. Jadi kalau macam sungai Selangor tu, dia boleh sumbang berapa? 700, 800 million liter per hari. Juta liter per hari. So daripada situlah dia mengalir dan kita uruskan, kita proses, kita salurkan balik. Itu yang jadi kalau tercemar, dia tersekat. Itu terjadi ya. Tapi paling tidak kita dapat ekstrak ataupun dapat sedut air itu dan air itu berterusan dan kita kalau kita tak uruskan dengan air itu ataupun kita tak uruskan air yang mengalir itu ataupun daripada sungai, kemungkinan kita tak cukup bekalan air mentah. Itu yang pertama. Dan seterusnya di negeri Kelantan, saya dimaklumkan bahawa mereka tidak menggunakan air sungai sebahagiannya. Ada sebahagiannya menggunakan air bawah tanah. Air bawah tanah ni kita tak nampak. Ada prediction tapi tak accurate atau tak tepat. Bila tak tepat, dan itu yang kadang-kadang kita gali, kita sangka ada 12 million tan gallon air contohnya. Rupanya hanya sebahagian. Sebab yang ada tu hanyalah perception yang tidak tepat sebab kita tak boleh masuk dalam tanah teroka apa yang ada. Tapi air dekat sungai kita nampak. Itu yang bezanya. Dan akhirnya juga dia akan bagi kesan. Kesannya apa? Kesan air bawah tanah yang disedut terlalu banyak. Macam Kelantan sebenarnya mereka percaya kepada air bawah tanah. Dia akan menyebabkan tanah itu akan mendap later atau lately. Itu mungkin kesan di tanah serendah sekebun bunga atau di Kelantan nanti. Minta maaf kalau saya kurang tepat maklumat ini, tapi yang saya tahu itu mereka tak nak ekstrak. Penggunaan air sungai yang mengalir ini atau air mentah yang mengalir ini ada kesan lain. Kesannya ialah kita kena membina loji rawatan yang mempunyai kapasiti yang besar. Kapasiti yang besar daripada segi perawatan. Sebagai contoh, loji rawatan Sungai Rasau yang kita baru luluskan projek dia tahun 2021 atau 2022. Projek dah mula dah sekarang. Kita akan ambil daripada Sungai Kelang. Air ni dia ada level-level dan ada tahap-tahapnya lah. Dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Semakin tinggi tahap tu semakin tinggi pencemaran. Jadi macam kadar air ataupun sungai yang biasanya boleh diekstrak dan boleh diabstraksi air ataupun boleh disedut airnya dan diuruskan dan diproses ialah pada level 3. So Sungai Kelang sebenarnya dalam tempoh 10 tahun kita dah naikkan level dia kepada level 3. Sebelum ni level 4, level 5. Sebab kita bersihkan, kita kutip sampah dan sekarang dah boleh abstrak. Tetapi dia tak macam sebaik sungai Jenderam ataupun sungai Langat. Sungai Langat kadang-kadang sampai level 1, level 2. Jadi loji rawatan tu tak memerlukan proses pemprosesan proses pemprosesan yang besar ataupun yang tinggi. Jadi macam loji rawatan kita macam Rasau ni memang speknya tinggi, mungkin bahan perawatannya tinggi. Kita terpaksa buat ozon. Ozon ni adalah teknik untuk buang bau. Kadang-kadang bau ni dia tak nampak tapi dia berbau. Dan proses nak kena lepasi bau tu. Jadi itu bezanya yang saya sebutkan di Kelantan ataupun mungkin di Kedah, tapi saya tahu Kedah dia ambil daripada sungai. Tetapi apa yang terjadi mungkin dia bergantung juga dengan proses untuk naik taraf loji rawatan. Apa yang kita lakukan memang kita keep on upgrade, maintain atau selenggara dan kita bina. Labuhan Dagang 1 dia bina sebagai contoh. InsyaAllah lepas ni Labuhan Dagang 2. Labuhan Dagang 1 saya tak nak apologetik, jadi buat oleh predecessor saya dan telah lengkap. Maksudnya mula zaman Tasik Khalid sebenarnya dan lengkap masa zaman Azmin. Dan loji rawatan Rasau kita akan buat
dan akan jadi loji rawatan yang memproses 1,400 juta liter per hari, dan ini adalah pemprosesan air yang terbesar dekat Southeast Asia ataupun dekat Asia Tenggara. Tapi yang di Kelantan tu dia tidak nak menguruskan air daripada air sungai. Kalau Kelantan nak selesaikan ialah uruskan air daripada air sungai dan bina loji rawatan. Benar, bina loji rawatan ini memerlukan kos yang sangat tinggi dan sangat besar. Sebab itu saya tak pasti. Datuk, dia suka korek lubang, gali lubang, kambus lubang dekat sana. Saya tak pasti, tapi itulah, dan sepatutnya ia boleh diselesaikan sebenarnya, ataupun paling tidak proses itu boleh dibuat ketika PAS menjadi pentadbir di peringkat pusat, lagipun menterinya adalah Tuan Liberator Man. Tapi saya tak nak tahu sebab saya tak tahu detail, tak adil kalau saya komen. Tentang baling, tentang apa yang kita bantu tu kita bantulah. Saya percaya rakyat secara majoriti nampak apa yang kita buat. Tang dia nak corner, dia nak attack, up to him, sebab kadang-kadang hujah PN ni senang, macam Tan Sri Mahyudin bila dia attack Anwar dapat dana sampai 15 juta. Anwar balas balik dengan saman. Jawapan mereka itu ucapan politik. Sama macam Sanusi bila dia sebut, yalah, saya sebagai menteri besar lain, saya sebagai pengarah pilihan raya lain. Berat macam tu, takkanlah ada dual personality pula, susahlah. Kita ni kena seorang yang koheren daripada segi otak kita, tapi terpulanglah kalau dia rasa cara tu dapat tarik orang, silakan, tapi saya percaya majoriti orang waras, rasional dan akan memilih dengan cara yang betul. Tentang undi anak muda, apa yang saya sebut tadi, kita tidak berhenti daripada menyantuni semua termasuk anak muda. Yang saya sebut tadi tentang tuition. Ya, saya memang tak ada gambar pergi kelas tuition, tapi 10,000 yang berlatih dapat tuition percuma. Yalah, kalau mereka tak terima kasih pun mereka tahu bahawa kita buat. Sekarang ni ada 60,000. Dan sebenarnya kita turut lancarkan program, sebagai contoh RIDE, Inisiatif Roda Darul Ehsan. Mula-mula program tu adalah untuk kita pastikan semua penunggang-penunggang e-hailing ni ada lesen. Dan bila kita nak lancarkan, kita semak balik, sebenarnya mereka ada lesen. Jadi kita turut bantulah bagi 500 dan RM50. Maknanya 550 adalah simpanan KWSP, dan kita deal dengan SOKSO, mereka juga didaftarkan dengan SOKSO. Dan mungkin ini memberi manfaat. 3,000 sepanjang 3 tahun, 9,000 lebih mendapat manfaat. 19,000 telah memohon program tersebut, tapi kita dapat melayan sekitar 9,000. Mungkin berapa? 50% sampai, lebih kurang. Tak sampai 45-60%. Dan saya baru minta PWN, Pegawai Kewangan Negeri, tambah lagi 1 juta tahun ni, sebab permohonan ramai ada 5,000, yang kita dapat bantu 3,000, dan paling tidak kita boleh bantu lagi 1,000 hingga 1,500 menjelang bulan 8 dan bulan 9 nanti. Jadi ini mungkin anak-anak muda rasa selesa dan kita tidak menghalang mereka dengan pelbagai perkara. Antara projek saya yang agak saya ingati, sebab saya dulu pembantu Esko Sukan, jadi Esko Sukan, Esko Belia, adalah projek kita nama dia PEBT. Dulu penggerak belia tempatan. Dan kita ada PEBS. Mereka ni apa? Mereka ni penggerak belia dekat akar umbi. Kita bagi peruntukan tak besar. 5,000 ke 6,000 satu tahun. Mereka kena susun program lokal atau program tempatan. Program memancing, program main kompang, program futsal dan sebagainya. Dan saya rasa daripada situ kita dapat tahu apa kehendak dan keperluan anak muda, apa yang kita rasakan perlu dibantu. So daripada situlah sebenarnya kita buat pula dasar belia. Kita buat pula ride, kita buat macam-macam perkara, sebab kita menjalinkan networking itu yang tersusun daripada akar sampailah di bawah. Dan sekarang ni bila kita baik dengan majlis belia dan sebagainya, saya rasa maklumat tersebut akan lebih banyak dan maklumat yang banyak tu akan boleh kita proses untuk kita pilih mana satu yang betul lah. So dia kembali kepada dasar, Cik Saiful. Dasar apa yang kita buat, adakah ia sampai, adakah ia manfaat, adakah dia cuma melepaskan batuk di tangga, dan kita kembali kepada isunya, adakah kita selesaikan masalah. Ya, terbaik. Datuk, silakan Joker. Elok. Okey. Okey. Boleh. Joker dululah. Silakan Joker. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Okey. Teruskan. First, nak congratulate Datuk Seri pasal buat yang
projek penurapan jalan secara besar-besaran di seluruh Selangor. Okay. I ada actually 2 soalan je lah. Okay. Can be a bit tough, tapi kita perlu jawab pasal ini antara isu yang akan dimainkan oleh para tentera-tentera walaun dekat TikTok ni. Okay, so soalan mengenai projek Selangor Maritime Gateway daripada Port Klang. Tak dengar lah suara Joker. Putus-putus lah Joker. Putus-putus. Hello. Putus-putus. Orang lain tak dengar ke? You seorang je tak dengar? Rasanya Datuk Seri tak Suara kau dengar. putus-putus juga. Dengan putus-putus juga. Okey, Putus-putus. Okey, bagi zombie dulu lah. Joker tunggu sekejap. Bagi zombie dulu. Tapi saya boleh jawab Joker tadi sikit. Saya dah tahu dia nak ke mana. Okey, isu ni sebenarnya dah mereda bila saya buat satu kenyataan media ataupun saya buat statement terus di parlimen pada ketika itu menjelaskan kedudukan tentang Selangor Maritime Gateway. Ini sekali lagi saya terpaksa explain sejarah ya. Saya terpaksa explain sejarah. Apa dia Selangor Maritime Gateway? Ini adalah terinspirasi dan terhubung dengan apa yang cuba difikirkan oleh arwah Tan Sri Khalid. Arwah Tan Sri Khalid dulu nak bangunkan pembangunan di sepanjang Sungai Kelang. Itu yang sebenarnya. Dan sepanjang zaman pemerintahan arwah Tan Sri Khalid, adalah sedikit sebanyak launching dan sebagainya, tapi tidak ada apa-apa dibuat. Okey, itu pertama. Kedua, di zaman Azmin telah mengumumkan ataupun melaksanakan Selangor Maritime Gateway. Selangor Maritime Gateway itu projek launch by Azmin. Ya? Walaupun dia tak buat launching, tapi setup-nya dibuat masa zaman Azmin. Dan antara yang dibuat pada ketika itu ialah lantik landasan lumayan. Dan di landasan lumayan telah diberikan hutang. Ya? Hutang 45 juta untuk menapis ataupun membersihkan sampah-sampah di sepanjang Sungai Kelang. Ada kesan tak? Ada. Tapi di zaman saya, kita tambah intensiti kutipan itu dengan menjemput sebagai contoh apa yang Coldplay taja tu, nama dia yang satu bot yang kita sedut sampah. Itu sebenarnya hadiah yang kita dapat daripada kerajaan Holland kepada kita. Dan selepas itu sudah pasti kita nak membersihkan ataupun mobilize pembangunan di sepanjang sungai itu ya. Dan kita telah menerima beberapa cadangan-cadangan, dan cadangannya akhirnya kita menggabungkan landasan lumayan kepada Berjaya, dan landasan Berjaya akan menguruskan pembangunan tersebut, termasuk absorb hutang 45 juta yang diberikan oleh kerajaan negeri semasa zaman Azmin kepada landasan lumayan. Okey. Dan mereka minta untuk saya chair mesyuarat itu, walaupun saya rasa tak perlu, tapi kerana projek itu agak penting untuk pembangunan sepanjang Sungai Kelang. Jadi sepanjang Sungai Kelang sebelum ni tak ada apa-apa pembangunan ataupun movement semasa zaman Tan Sri Khalid, walaupun ideanya. Azmin hanya membersihkan dengan hutang, dan saya mula mencari tanah di sepanjang Sungai Kelang yang boleh dibangunkan, dan kita kenal pasti sekitar 300 hingga 400 ekar yang boleh dibangunkan nanti di sepanjang Sungai Kelang tersebut untuk kita bangunkan sebagai kawasan pembangunan baru. Apa yang timbul ialah berkenaan dengan dredging ataupun pembersihan Sungai Kelang. Jadi landasan lumayan di sepanjang Sungai Kelang ni dia mengambil tanggungjawab, baiklah saya nak bersihkan Sungai Kelang tu. Kosnya berapa? Kosnya 700 juta. Jadi saya juga adalah chairman, tapi sebagai chairman, sebab syarikat tu belum menjana keuntungan dan sebagainya, saya memang tak menerima sebalang allowance ataupun apa-apa kelebihan. Hanya mungkin mesyuarat sekali-sekala yang saya dapat hadir. Yang selebihnya Yang Berhormat Obi Izam ada terlibat di sana dan sebagainya. Jadi mereka dah lapor dan setakat ni memang tak ada apa-apa yang ada kaitan. Saya dah tanya kepada LA, tak ada sebarang salah guna kuasa pun untuk kita bersihkan sungai itu. Kita dah bersihkan sungai dan sikit ada kesan. Kesannya baik. Masa musim tengkujuh tahun lepas, kita berjaya mengelakkan di kawasan Bukit Lancung, di kawasan Kampung Lombong,
di kawasan mana lagi? Di kawasan Seri Muda. Dengan sebab dredging yang kita buatkan, dan kita bukan saja keluarkan lumpur, tapi kita keluarkan sampah-sampah yang telah mendap dan bertakung di bawah ataupun di lantai sungai apa nama dia? Sungai Kelang. Jadi kita buat. Jadi nilai dia 700 juta dan syarikat akan membuat pembiayaan terhadap projek tersebut sendiri. Memang ia bukanlah proses tender sebab Selangor Maritime Gateway memang bertanggungjawab untuk pembersihan itu, dan ia telah dibuat dan dipertanggungjawabkan semenjak daripada proposalnya sejak daripada zaman Datuk Seri Azmin, idenya sejak zaman Tan Sri Khalid. Jadi tak ada sebarang, dan kata kalau manfaat langsung memang tak ada manfaat apa-apa pun yang saya perolehi. Sebab tu tak apalah, mereka dah tak ada benda yang bukan-bukan, mereka gunakanlah untuk attack dan sebagainya. Kepada Allah lah kita berserah. Saya dah jawab, saya dah terangkan. Tapi kalau mereka nak ulang, nak buat macam mana? Kita tak boleh nak tutup mulut orang. Kita bolehlah nasihat dan sebagainya. Itu sikit. Saya rasa thank you Datuk Seri. Apa? Tak dengar. Tak boleh. Tak dengar Joker. Tak boleh, sound kau pecah. Putus-putus. Joker tak dengar. Okey, zombie dulu. Silakan zombie. Okey, Assalamualaikum. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Syari dan host, apa khabar? Baik. Saya pun daripada Kedah, dekat dengan Abang Saiful lah. Cumanya cemburu lah bila tengok Menteri Penerangan, Menteri Besar Selangor beza jauh lah dengan Menteri Besar Kedah. Cumanya kalau sebut pasal Menteri Besar Kedah ni, saya nak kaitkan dengan satu petikan daripada William Shakespeare lah. Dia ada cakap, a fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. Cuma itu satu nyataan lah. Dan soalan saya kepada Yang Amat Berhormat, sejurus andai kata Datuk Seri diberi mandat sekali lagi untuk pilihan raya negeri Selangor dan menjadi MB Selangor, apakah dasar yang akan diutamakan oleh Datuk Seri selepas menangnya PRN nanti? Baik, tadi saya lupa soalan apa nak buat lagi kan. Selangor, salah satu benda yang mungkin kita akan beri penumpuan ialah tentang kerja dan kualiti kerja, iaitu peluang pekerjaan. Tiap-tiap tahun Selangor akan dapat offer sekitar 12 hingga 20 ribu peluang pekerjaan. Tetapi bagaimana peluang pekerjaan itu, adakah peluang pekerjaan itu menawarkan pendapatan yang baik, yang tinggi dan berpatutan dengan kualiti kehidupan di bandar. Jadi ini saya rasa tugas yang kita nak buat. Sebahagian asasnya dah buat. Sebahagian asasnya dah buat. Saya cerita sedikit, perlu panjang sikit, lagi sekali minta maaf. 2019 saya melawat Germany dan melihat bagaimana ekosistem teknikal dan vokasional. Sebenarnya di tahun 2020 kita dah hampir siap nak buat, tapi COVID. Dia cuma dapat dilaksanakan sepenuhnya tahun 2021 dan 2022 sekarang ni dah berjalan dengan baik. Kita dah buat dan tukar daripada college yang dipanggil sebagai College in Pens kepada College Selangor Technical and Development Center, STDC. Dan STDC ni sekarang kita dah dapat bekerjasama dengan Siemens. Siemens ni dalam sektor pembuatan, SIEMEN, Siemens, syarikat Jerman dia juga adalah dalam sektor pembuatan machinery ataupun pembuatan mesin itu memang Siemens yang buat. Dan sebahagian sektor pembuatan kereta dan sebagainya juga terlibat dengan Siemens. Festo, kita sign dengan Festo di Singapura dengan Technical University of Munich pada tahun lepas. Dan itu juga tengah berjalan. Kita juga dah sign dengan Apple. Kita buat switch code ataupun bahasa pengaturcaraan Apple untuk aplikasi-aplikasi di iPhone. Jadi kita ada pusat kecemerlangan untuk pembuatan aplikasi latihan dan kita menjadi satu-satunya pusat latihan switch code di Asia Tenggara dengan kerjasama dengan Apple. Dan masa terdekat, sekembali daripada Amerika Syarikat, sebenarnya saya dapat perkara ini sejak tahun lepas ketika lawatan ke Switzerland, berjumpa dengan Dassault. Dan dalam Dassault System, macam mana Dassault System? Dassault System ni kalau orang yang belajar engineering, dia kata macam AutoCAD lah, ataupun simulation terhadap sesuatu sektor pembuatan. Rangka kita nak buat satu alatan macam kereta, macam kapal terbang, dia ada simulation, dia ada bentuk bangunan sampai ke bangunan dan sampai ke city. Dassault System. Dan Dassault System insya-Allah dalam bulan 8, bulan 9 kita akan muktamadkan agreement. Inilah bentuk kerja yang berkualiti, yang boleh menawarkan. Sebab
Sektor pembuatan kereta sebagai contoh. Hampir 100% di Malaysia menggunakan the sound system untuk mereka bentuk kenderaan. Dan juga menguji kenderaan mereka. Dia dalam bentuk digital. Istilahnya adalah digital twin sekarang ni. Jadi, apa yang berlaku, insyaAllah dengan kerjasama-kerjasama seperti ini. Dengan Zeeman, kita dah dekat 300 ke 400 orang. Dengan Festo, dah dekat 400. Dengan Apple, kita dah latih dekat first batch 60 ke 70. Baru-baru ni tim daripada kita pergi ke Indonesia sebab Apple juga buat perubahan di Indonesia. Tim Indonesia juga visit kat kita. Beberapa universiti seperti College University Terusan On juga dah visit kita macam mana kita link dengan industri dan sebagainya. Itu yang saya sebut, latihan teknikal dan vokasional yang kita nak buat kat Selangor tu, kita link dengan industri. Apa industri perlukan, kita dapat latihan. Dia sebenarnya di negeri hasil daripada kajian saya dan juga penemuan saya. Kerja banyak. Tetapi skill set tu tak dapat penuhi. Dan sekarang apa yang Selangor nak buat ialah matchkan kerja tu dengan skill yang diperlukan dengan skim latihan yang kita ada. Dan insyaAllah kalau Kementerian Sumber Manusia boleh tengok model ini, saya nak kerjasama supaya fundnya lebih besar kita boleh gunakan dan semakin ramai kita boleh latih. Dan dengan itu sendiri sebenarnya kita boleh tawarkan pekerjaan yang kosong yang tak ada diisi, terutama sektor aeroangkasa, sektor pembuatan kereta, sektor E&E dan sebagainya, yang memerlukan kepakaran-kepakaran ini. Dia kena matching pula dengan knowledge dekat hospital, dekat universiti. Kadang-kadang universiti ada teori, tetapi practicality tak dapat dibuat. Akhirnya dia tak boleh nak terjemah menjadi engineer yang baik. Itu sedikit sebanyak kesan yang kita dapat lihat. Sebab itu peluang pekerjaan yang berkualiti dengan gaji yang tinggi ini antara cabaran dan juga perkara yang saya akan cuba selesaikan dan cuba kita sahut. Kedua, hal berkenaan dengan perumahan. Di tahun-tahun kebelakangan ni kita ada beberapa inovasi perumahan termasuk menyediakan smart sewa dan pembiayaan perumahan. Saya perlu bincang dengan Kerajaan Persekutuan sebab di Selangor bina rumah bina. Malahan kita akan adakan rumah smart sewa. Smart sewa ni macam mana? Orang duduk di rumah tu 3-4 tahun, kemudian kita akan pulang balik 30% daripada sewa mereka. 30% tu campur gaji-gaji mereka yang terkini, mereka boleh beli rumah. Masalah pembelian rumah di Selangor ialah 60% daripada yang kita tawarkan rejected. Kenapa reject? Sebab dia tak dapat loan ataupun tak dapat pinjaman. Jadi ini yang berlaku. Kerajaan negeri nak bina semua, tak boleh semua. Kita belilah. Sekarang ni developer buat, kita beli. Menjelang 2026 kita akan ada 3,000 rumah. Masa saya ambil Menteri Besar Negeri Selangor, kita cuma urus 400 rumah. Sekarang kita ada 1,231 rumah yang kita uruskan sendiri untuk skim smart sewa. Menjelang tahun 2025-2026 kita akan ada 3 biji rumah untuk sewa. Wabi Roziah, Esko Perumahan, dia buat skim baru pula. Rumah 1 bilik dan 2 bilik. Macam tak sustainable, tapi khas untuk yang bukan berkahwin atau yang belum berkahwin. Itu akan dapat tawarkan harga lebih murah. So perumahan ni juga adalah isu penting yang kita akan tangani ataupun yang kita akan highlightkan. Ketiga adalah berkenaan dengan pengangkutan awam. Sebab pengangkutan awam merupakan isu penting untuk menghubungkan rakyat bergerak. Dan saya turun di kawasan utara Semenanjung, utara Selangor. Utara Selangor ni belum dapat jajaran kereta api. Dalam next term saya akan fight dapatkan jajaran kereta api. Dan orang yang duduk di utara Selangor lepas ni boleh bekerja di Kuala Lumpur tanpa perlu mengharung trafik jam dan perjalanan berjam-jam. Ini antara 3 perkara yang kita nak buat selain meneruskan program kebajikan yang telah menjadi imej kerajaan negeri daripada baru lahir sampai meninggal dunia dengan apa yang saya sebutkan tadi, ke arah penyelesaian masalah. Terima kasih. Masya Allah, YB, jealousnya orang kat bawah ni ramai betul yang jealous ni. Datuk Seri ada yang nak pinjam bawa ke Kelantan. Datuk. Okey, silakan Azman. Azman Kamarudin, silakan. Azman dulu ke? Cik Iman tunggu dulu. Dia orang sibuk bagi dia dulu. Selangor satu yang mana saya nampak kita macam agak kurang sikit lah Datuk Seri untuk kita exposekan setakat mana perkembangan RS1 ni, sebab dia merupakan yang saya nampak adalah satu-satunya negeri yang mana kita ada pelan jangka masa panjang
untuk jadi kita punya blueprint supaya dia jadi satu kita punya garis panduan untuk membangunkan negeri. Itu yang pertama lah, sejauh mana perkembangan dia RS1 ni. Okey, yang kedua, dari segi soal macam mana yang Datuk Seri nampak, sebab bila mana PRN kita tahu golongan-golongan mereka yang tinggal di negeri Selangor tetapi mengundi di negeri lain dan balik dia masih lagi mengundi parti yang sama. Maksudnya dia tak support, dia tak tengok apa inisiatif yang kita buat kat negeri Selangor ni untuk dia means sebab tempat dia tak boleh buat tapi dia still lagi undi orang yang sama. Apa yang Datuk Seri nampak macam mana kita nak atasi benda ni? Dia dah menikmati apa yang kita bagi macam-macam kat Selangor ni, tapi bila balik negeri yang sama, negeri dia terutamanya di Pantai Timur, dia still lagi mengundi parti yang sama. Itu soalan yang kedua. Dan soalan yang terakhir mengenai insan, skim insurans Am Selangor. Insurans Am Selangor yang mana kita lihat pelaksanaan dia memang sangat menyeluruh, daripada bayi yang baru lahir sampailah yang usia 70 tahun dapat perlindungan insurans. Jadi sejauh mana Datuk Seri perkembangan tentang insan ini dan maksudnya impak dia kepada rakyat sendiri, maksudnya yang dah dapat benefit daripada skim ni. Itu saja Datuk Seri. Terima kasih. Datuk Seri nak minum dulu ke? Kesian saya tengok Datuk Seri macam sakit tekak je. Minum dulu. Tak apa. Okey, saya jawab tentang insan. Okey, tentang insan dulu. Insan ni insurans am kita lancar pada 1 September 2022. Kita target 6 juta rakyat. Sehingga bulan 12 tahun lepas kita 3.4-3.5 juta telah kita daftarkan. Dan saya dalam masa terdekat pula akan lancarkan insan untuk pendaftaran semua anak-anak sekolah dengan Wabi Fazlina dalam masa terdekat. Dan dengan itu kita rasa kita boleh dapat capai hampir 4 ke 5 juta orang kita daftarkan dalam program insan. Ada persoalan hukum, misalkan PN nak attack, tolong hentikan dulu alih kepada sistem takaful. Saya tak hentikan kerana kita akan alih takaful dalam kita dah mula pun, cuma saya belum launch saja lagi. Masa kita nak launch sekarang ni, yang Islam kita akan convert kepada sistem takaful setelah saya rujuk kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Jadi itu insan. Yang pertama tentang yang kedua, yang terakhir tadi berkenaan dengan sikap pengundi lah. Sikap pengundi ni kadang-kadang dia dengan sentimen, dia kadang-kadang dengan dia dengan kekeliruan yang ditimbulkan, tekanan sosial yang ditimbulkan. Sebab itu kita kena terus-menerus memberikan penerangan dan penjelasan kepada masyarakat. Mungkin saya anggaplah saya bersalah lah sebab tak pernah muncul live TikTok sebelum ni ataupun live FB ada 2-3 kali. Tapi kalau maknanya daripada masa ke semasa kita kena terangkan konsep. Kadang-kadang konsep-konsep tu kadang-kadang dikelabui sementara. Dan kadang-kadang kita pula kempen. Kadang-kadang kita kempen tu kita menghina. Saya masih ingat dulu pengalaman saya pergi kempen di Sarawak. Selepas satu postmortem dibuat, kadang-kadang cara kita terangkan pada diorang ni, lihatlah kamu tinggal jalan ini, kalau di Selangor atau di Kuala Lumpur, jalan ini adalah jalan untuk jalan kandang harimau, kandang khinzir. Dia rasa terhina sedangkan itu kehidupan dia dan selesa dengan kehidupan itu. Jadi the way kita kempen tu pun juga kena berubah. Rather than kita menyerang dan memperlekeh, lebih baik kita terang apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh lakukan. Ini saya nampak kalau kita boleh terangkan cara berkhemah begitu, mereka baik. Tapi kalau tapi politik tu bukanlah semurni dan sejernih itu. Kadang-kadang dia macam-macam dia punya naratifnya dan juga permainannya dengan sentimennya. Jadi kita juga kena lihat dan berhati-hatilah. Saya sentiasa mengambil pendirian yang sangat positif terhadap rakyat, iaitu rakyat tidak bodoh. Kalau kita terang dengan betul, mereka akan dapat mengambil maklum. Kadang-kadang kita anggap dia bodoh, lalu kita menggunakan hujah yang dangkal dan main-main, malahan kita juga menghina dan juga memperlekeh kehidupan dia. Sedangkan itu kehidupan dia, itu akan jadi kesan. Okey, rancangan Selangor pertama, perkembangan dengan pelancaran Sabda. Kita dah lancarkan Idris. Saya sebutkan Sabda tadi, Utara Selangor. Selatan Selangor kita ada Idris, Integrated
Integrated Development Region in South Selangor. Kita namakan sebagai IDRIS. Kita dah launch pada bulan 3. Projek NCT kawasan perkilangan pintar dan terurus ataupun terangkum telah mula. Daripada 200 ekar yang kita buka di sana telah mendapat tawaran lebih kurang 60%, dan kawasannya juga akan berkaitan dengan pembangunan Pulau Keri, iaitu kawasan pelabuhan ketiga yang turut telah dimaklumkan oleh PMX di dalam pembentangan belanjawan. So dia progresnya berjalan. Sebahagiannya adalah projek susun atur, dan ia melibatkan 3 kelompok, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan syarikat swasta. Jadi kerajaan negeri jadi koordinator bantu selesaikan. Memang dia bukan satu benda yang mudah, dan kita dah lancarkan SIAP. SIAP ni adalah satu badan pemantauan dan implementasi di negeri Selangor yang akan menilai dan juga melihat pembangunan projek-projek dan juga program-program yang terkandung di bawah rancangan Selangor 1. Pembangunan loji rawatan Sungai Rasau sebagai contoh. Itu contoh dalam sebahagian projek yang kita listkan dalam rancangan Selangor pertama. SSAP, Smart Selangor Agriculture Park, itu adalah sebahagian daripada projek yang ada dalam rancangan Selangor pertama. Progresnya ada, mungkin nanti saya akan bentangkan sebelum pembubaran ataupun selepas pembubaran dan sebagainya, apakah progresnya dan apakah potensinya, apakah cabaran-cabarannya, dan menjelang tahun depan adalah ataupun 2 tahun lagi, tahun 2024, kita akan mula bentangkan rancangan separuh penggal. Sebab ia di-launch tahun 2022, sebahagiannya dah mula 2021. Jadi kita akan tengok sama ada kita nak tamatkan 2025 atau 2026. Itu sikitlah. Okey. Baik. Saya tak akan naikkan lagi speaker yang lain sebab masa terhad. Kesian MB, kesian Datuk Seri ya. Okey. Baik, seterusnya. Jadi ini je kita punya speaker-speaker malam ni. Lain kali mungkin MB datang lagi, kita akan itulah. Okey, silakan. Assalamualaikum YB, Hirman daripada Ranting Seri Gombak. Ya. Okey, saya tertarik dengan pelancaran Idris ni, yang mana ini merupakan satu projek mega yang akan melibatkan kawasan Sepang dan Kuala Langat, yang di mana ia akan menginvolvekan lebih kurang 40,000 ekar dan juga gross development value hampir 1 trilion. Jadi dekat situ saya nak penjelasan, terutamanya nak bagi rakyat Selangor dan juga yang di luar lah tahu impak kepada ekonomi dan juga kelestarian penduduk rakyat Selangor sendiri, yang mana ia akan melibatkan bandar baru, township, development park, industrial park dan sebagainya. So saya rasa ini akan menjamin kekukuhan ekonomi dan juga pertumbuhan bagi rakyat negeri Selangor buat sehingga mungkin 10 ke 20 tahun yang akan datang. Oh ya, itu memang sebahagian cita-cita yang kita letakkan ataupun kita harapkan di dalam rancangan Selangor pertama. Dan Idris adalah sebagai maklum balas negeri, supaya negeri dapat terlibat bersama-sama dalam pembangunan dan pengurusan negeri dan kemajuan negeri. Saya ambil contoh ya, Pelabuhan Kelang. Kita sangat kenal sebab dulu adalah Frank Swinham Port dalam, dan dia dah ada sekian lama kita bangunkan. Kita terkenal sebagai 12 pelabuhan terbesar ataupun tersibuk di dunia. Tapi malangnya negeri Selangor mendapat limpahan-limpahan ekonomi dengan kegiatan lah, logistik, hub, kawasan perkilangan, kenderaan, jalan dan sebagainya. Tetapi aktiviti di dalam port itu secara langsung kita tak dapat apa-apa, walaupun dia menjadi 12 pelabuhan yang terbesar. Sebab itu kerajaan negeri nak terlibat secara langsung untuk pembinaan port ketiga dengan portion kita, dengan tanah yang kita ada kat situ, supaya secara konsisten tahunan daripada keuntungan port ketiga tu akan masuk ke kantong negeri yang boleh kita kembalikan kepada pembangunan ataupun nasib rakyat negeri. Dan ini adalah sebahagian strategi kita supaya negeri Selangor mendapat hasil yang berterusan dan konsisten dan recurring income dalam tempoh beberapa tahun yang akan datang. Perkara kedua yang saya nak sebutkan, tiap-tiap tahun kerajaan negeri sebenarnya meningkatkan sumbangan ataupun kontribusi kepada KDNK sekitar
0.2 sampai 0.5%. Saya beri contoh. Tahun 2020, sumbangan KDNK sumbangan Selangor kepada KDNK ialah 24.3%. Tahun 2021, sumbangan kita kepada KDNK berjumlah 24.8%. Maknanya ada peningkatan 0.5. Tahun 2018, sumbangan KDNK kita kepada pusat ialah sekitar 23.7%. Tahun 2019, sumbangan kita kepada KDNK hanyalah sekitar 24.1%. Nampak tak? Peningkatan 0.3 sampai 0.5. Dengan rancangan Selangor Pertama, kita harapkan makin banyak kegiatan ekonomi, so kita akan dapat meningkatkan sumbangan KDNK kita, dan cita-cita kita walaupun agak ambisius, ada orang petikaikan, pembangkang petikaikan, tak salah untuk kita letakkan set yang tinggi untuk dapat capai 30% sumbangan KDNK. Maknanya daripada RM100 di dalam duit dalam negara, RM30 adalah sumbangan negeri Selangor. Itu cita-cita kita lah, harapan kita. Bukanlah mudah, tapi kita nak selesaikan tugas ini. Ada unfinished business yang saya harus laksanakan bersama dengan pasukan kita. Hopefully, orang Selangor dan rakyat negeri Selangor meneruskan mandat itu untuk kita lengkapkan. Dan sebagaimana saya sebut, kita tidak hanya memetik daripada bintang ataupun mengorek daripada mimpi rancangan-rancangan ini. Apa yang saya sebut daripada awal tadi, kita plan daripada hari pertama saya di pejabat. Penjajaran, gugusan, rancangan Selangor, tahu uniqueness kawasan, sampailah kepada angka-angka sumbangan dan sebagainya. Sebab itu saya yakin rancangan Selangor boleh dilaksanakan. InsyaAllah dengan mandat yang ada, kalau rezeki ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat teruskan, kita dapat mengetuai dan meneruskan mandat yang ada. Kita nak teruskan pembangunan di samping membantu dan tidak lupakan membantu penyelesaian tentang masalah rakyat, perumahannya, kehidupannya dan sebagainya. Okey. Okey, baik. Okey, terbaik YB. Kita kekal Selangor, kita gempur gombak. Tak payah gempur, kita bertahan lah. Gombak kita punya. Kita nak lawan tempat pengkhianat, gombak setia. Ada lagi yang bercita-cita nak kembali. YB, nak tanya YB, apa betul YB ingat semua benda ah? Semua dalam kepala ni makan apa? Makan kismis ni. Apa ni semua ingat? Tak adalah. Apa nak cakap Saya macam ni Ni petua lah. Tak tahu petua ni jadi kat saya ataupun boleh pakai kat orang lain. Saya sentiasa cuba bekerja dengan minat. Kalau kita minat dan kita dalami, dan kita akan masuk dan meneroka ke dalamnya. So far dibuat dalam keadaan dengan penuh passion, dengan penuh kesungguhan. InsyaAllah kita boleh ingat, kita boleh sampaikan sikit sebanyak lah. Tapi kalau pengalaman sikit sebanyak tu sebenarnya dulu masa di kampus, saya terlibat dengan kelab debat dan terlibat dengan debat Universiti Putra. So masa debat tu sebenarnya ikut tradisinya kita tidak boleh membaca. Sebaliknya kita kena ingat fakta ataupun merujuk fakta. Jadi kadang-kadang memang fakta tu lari sikit sebanyak, tapi tak lari banyak. Seingat saya memang itulah angkanya. Mungkin kalau lari pun 0.1, 0.2% daripada apa yang saya sebutkan sebentar tadilah. Jadi memang sebagainya dilatih ketika muda dalam debat, dan juga sebagainya juga dia digerakkan dengan minat dan keinginan. Itu je lah. Alhamdulillah. Okey, anak muda seorang ni, Fandi. Fandi, silakan Fandi dulu. Buka kamera tak katanya, boleh Boleh. Anak muda ni, silakan. Sekejap. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Yani. Sorry, benda bawah sikit. Tak apa. Silakan. Of all, mula-mula saya pindah Selangor ni, saya sebelum pindah Selangor ni, saya selalu dengar isu air lah, apalah kan. Bila saya duduk Selangor ni, saya rasa macam sinilah tempat cari kerja, sinilah tempat cari orang kata bakat. Maksudnya dekat Selangor ni, contoh saya main bola sepak Datuk Seri, saya main IPT Division 3. Cuma kalau kami cuti, kami tak ada liga, kami boleh main Liga FAST, Liga FS Selangor, liga-liga yang kat sini. So kat situ kita orang mungkin dapat allowance, kat situ kita orang dapat duit lah. Boleh sara kehidupan kita orang selama kita orang belajar ni lah. Lagi satu,
Sekarang ni Pasal semi pro ke pro? Semi pro lah ni kot Kalau M3 semi pro lah ke tak? semi pro lagi. Saya tak main M3, saya main M5 je tahun lepas. Okay, good. Cumanya bagi saya kan kita nak dekat dah PRN ni kan. Bulan 6 ni, dalam bulan 6 ni cuma saya rasa kalau nak dekatkan dengan anak muda tu macam kita kena dekat dengan anak muda, macam saya anak muda. Mungkin macam saya ni darah panas macam isu sensitif macam kalau habis jatuh kat Pakatan Harapan habislah Cina. Macam kawan-kawan saya cakap sendiri lah. Mungkin dengar pada orang tua kat rumah. Lepas tu bagi saya PH kali ni kena dekatkan diri dengan anak muda macam kita orang lah. Saya pun baru umur 20 tahun. Saya first mengundi umur 19. Saya selalu pergi dua-dua ceramah. Saya pergi Perikatan Nasional, saya pernah pergi Perikatan Nasional, saya pernah pergi Pakatan Harapan. Tapi saya tak dapat duit apa-apa sebab mungkin saya nak tahu. Saya tak macam anak muda yang nakkan duit ke tak ada. Saya mungkin memang nak tahu. Saya tengok memang Datuk Seri Anwar ni dia lain daripada orang lain lah. Cuma saya nak PH kali ni dekatkan diri dengan anak muda yang bulan 6 untuk PRN ni sebab pihak belah sana selalu mainkan naratif isu perkauman lah bagi saya. Macam apa tu kalau PH dapat habislah Melayu. Tapi kita dah duduk dekat 6 bulan dekat kerajaan perpaduan ni, saya tengok Melayu yang dibela lebih oleh PH lah. Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sorry berpeluh sikit. Dia berapa? Nervous. Saya mengharapkan PRN kali ni jentera PH, jentera Datuk Seri dekatkan diri dengan anak muda macam kami lah. Sebab mungkin kat saya mungkin belajar perlembagaan sikit, saya boleh terangkan kat kawan-kawan saya. Maksudnya kalau kita menang 222 ahli parlimen 22 pun kita tak boleh tukar perlembagaan seperti keistimewaan Raja Melayu, keistimewaan orang Melayu dan hak bumi putera. Saya terangkan yang tu lah, yang saya tahu. Kalau yang saya tak tahu, saya tak cakap lah. Saya harapkan Datuk Seri dekatkan diri dengan anak-anak muda seperti kami lah untuk PRN ni. Itu je. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, memang ada sedikit kekangan sebab masa kami opposition, mungkin kita punya medium tu agak terhad. Tapi saya lihat sekarang ni PM agak agresif datang ke kampus, ada town hall dan saya sendiri pun akan cuba laksanakan town hall ataupun paling tidak bertemu secara langsung ataupun secara dalam talian seperti inilah untuk terangkan. Dan saya tarik tadi kalau yang faham perlembagaan dan kalau tak ulas tentang the pillars of our constitution, kedudukan istimewa orang Melayu ataupun bumi putera di dalam negara kita pun. Sebenarnya Pakatan Harapan daripada zaman Pakatan Rakyat sampai sekarang termasuk ditandatangani oleh DAP berjanji dan juga menetapkan bahawa tidak akan menggugat tentang kedudukan bahasa Melayu, tentang kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan, agama Islam dan Raja-Raja Melayu. This is 4 pillars yang ada dalam constitution. Jadi saya percaya hal tersebut yang secara konsisten pernah dituliskan dan menjadi sebuah dokumen perlu diterangkan secara berulang kali. Cuma apa yang saya nak sebutkan ialah kita sememangnya cuba melaksanakan dengan nilai dan dengan tindakan dan juga dengan ilmu. Kadang-kadang kalau kita nak terang dengan ilmu, dengan knowledge ni memang agak mengambil masa. Namun kalau kita faham macam saudara Fendi cakap tadi, dia belajar constitution, dia akan faham apa yang kita lakukan. Macam nilai iltizam sanggup penyayang kan. Contohnya, kita je program nama dia Iltizam Sanggup Pelayang. Saya sebut, daripada mana saya ambil Iltizam Sanggup Penyayang ni? Sebenarnya dia daripada surah Al-Balad tentang kisah dan juga semangat rahmah dan kasih sayang. Dalam Al-Quran surah Al-Balad tu Allah terangkan wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah, iaitu mereka yang berpesan dengan sabar dan juga mereka yang berpesan dengan rahmah ataupun dengan kasih sayang. Itu contoh. Kita nak kena terang panjang sikit lah kenapa Iltizam Sanggup Penyayang ni. Kan senang kata ini adalah skim pembangunan negeri Islam, kan lebih mudah, lebih tertarik. Tetapi akhirnya Islam tu juga kena diisi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan nilai yang betul. Kalau tidak, kita akan menjual dan menggunakan label dan brand itu. Tapi kalau tidak diisi, sebaliknya hanya diangkat dengan semangat, ia akan melahirkan banyak kegagalan. Pengalaman kita lihat Afghanistan sebagai contoh. Itu adalah contoh yang agak memilukan dan saya sebagai umat Islam juga
rasa sedih kenapa dia jadi. Begitu juga macam Pakistan dulu-dulu masa zaman Ziaul Haq dan sebagainya. Jadi inilah satu perkara yang sewajarnya kita terangkan pada anak muda, walaupun nampak complicated, ya, nampak berat, tapi saya rasa kita kena terangkan. Kalau tidak, kita akan meninggalkan warisan masa depan yang semangatnya tinggi tetapi tidak diisi jiwanya, fikirannya dengan cara yang betul. Terima kasih masuk dalam Liga FAS. Liga FAS ni FAS yang antara persatuan bola sepak yang mampu menguruskan sehingga lebih 1000 perlawanan satu tahun. Itu FAS, Persatuan Bola Sepak Selangor. Sejak dulu lagi. Tapi banyak benda yang kita nak perbaiki lah. Thank you, Fendi. Okey, last daripada Fitri. Fitri, last untuk kau seorang ni. Satu soalan saja sebelum MB kita tutup. Okey, terima kasih banyak Yani. Okey, soalan saya adalah berkaitan dengan, okey, baru-baru ni pelajar SPM dapat result SPM kan. Okey, so berdasarkan laporan daripada KPM, ada, sebelum saya tanya soalan, saya bagi tahu dululah saya punya luahan. Saya tak duduk di Selangor, saya tak menetap di Selangor, tapi saya amat kagum dengan kepribadian Datuk Seri. Bagi saya, Datuk Seri menunjukkan kepribadian yang sangat baik, educated, EQ level yang tinggi dan IQ level yang tinggi dekat untuk penduduk ataupun untuk orang anak muda lah. So laporan KPM tahun 2020 dan 2021 menunjukkan trend tidak minat sambung belajar oleh pelajar SPM. Jadi pada pendapat saya, Datuk Seri sebagai seorang yang role model yang baik untuk anak-anak muda, mungkin Datuk Seri boleh share education background serta pesanan untuk anak-anak muda SPM yang mungkin ada pendapat yang tak perlu sambung belajar atas faktor pendapatan. Kadang-kadang mereka terlupa education ni sangat mempengaruhi kepribadian kita, yang mana saya tahu ada sesetengah MB tu ada kena buang sekolah 2 kali dan ada sesetengah pemimpin tak menunjukkan kepribadian yang baik, malah menunjuk kepribadian yang buruk. Jadi pendapat saya nak tanya pendapat Datuk Seri, boleh share education background, and then pesanan untuk anak-anak muda SPM, anak muda yang mendengar ni. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak tentang bab-bab kena buang tu semua pengalaman lah. Kadang-kadang pengalaman tu dia tambahkan pengetahuan, dan pengalaman ni sebenarnya beri kita pengajaran yang tak mungkin dirasai oleh semua orang. Tapi tengok cara kita adapt dan kita respon dengan pengalaman tu lah. Okey, itu bab-bab tu saya tak nak komen. Tapi yang pentingnya, pendidikan ni sebenarnya bukanlah lesen untuk kita bekerja. Pendidikan ni adalah proses untuk mendidik ataupun membentuk diri dan karakter kita. Jadi kadang-kadang ada orang tu brilliant, pintar dan memang cerdas daripada awal. Tapi kalau dia tidak diikuti dengan attitude, sikap yang betul, saya ni bukanlah sempurna, masalah je kadang-kadang ada banyak juga hal yang tak patut dilakukan. Tapi kalau kita sentiasa mempunyai guru dan kita sentiasa mempunyai kawan-kawan yang baik dan kita sentiasa dilingkungi orang yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Jadi kalau saudara, adik-adik semua yang fikir, oh kita nak dapat pendapatan segera, ada pula orang cerita buat kartun kan, kadang-kadang kita tengok dekat FB, dekat Twitter, orang cakap dulu saya belajar, akhirnya rumah saya kecil, orang yang bekerja awal lepas SPM buat bengkel sekarang jadi kaya. Wang, kekayaan bukanlah segala-galanya, tapi banyak benda kita boleh uruskan dengan wang yang besar. Tapi kalau kita uruskan dengan cara yang betul dan dapat manfaatkan dengan cara yang betul, macam melete pula, akhirnya kita akan dapat jalan yang betul. Jadi so apa ya, jangan sia-siakan masa untuk belajar. Dan proses belajar ni bukan di sekolah, di mana-mana. Pengalaman adalah pembelajaran yang paling penting. Kadang-kadang kita boleh capai kejayaan tu, kita boleh dengan jalan yang mudah. Tapi kadang-kadang kita juga mencari jalan yang susah. Macam ni yang saya ambil mudah macam ni. Kalau kita dapat masuk ke institusi pengajian seterusnya, kita ada peluang. Peluang untuk maju dalam kehidupan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Kadang-kadang peluang itu tak dapat kita buat dengan sebab attitude kita silap. Tapi kalau kita ikut jalan
jadi pekerja terus, bina kejaya daripada awal umur 18, 19, mungkin kita berjaya. Tapi jalannya sukar dan panjang. Sebab kita tak dapat pendidikan dan peluang. Sebenarnya universiti, pusat-pusat pengajian tinggi ni, kadang-kadang kita akan dapat peluang. Cuma peluang tu dia macam pintu. Sama ada kita berjaya buka pintu tu, ataupun kita terlanggar pintu tu, kita patah hidung. Macam tu lah. So, itu sikit-sikit banyak lah. Alhamdulillah, saya belajar saya belajar sekolah biasa saja. Malahan saya belajar sampai tingkatan 5 di sekolah kebangsaan. Dan kenapa saya ambil menjalan tu? Sebab saya percaya peranan parents ataupun ibu bapa saya penting untuk mendidik saya. Dan ini pesan untuk adik-adik semua. Mana pun kita pergi, mana pun kita berjalan ataupun cuba untuk meneroka kehidupan, hatta sampai Antartika ke Arktik, 3 benda ataupun 3 perkara yang selalu saya tidak lepaskan. Pertama ataupun tidak saya tinggalkan. Pertama iaitu ibu saya, yang kedua bapa, tapi bapa saya dah meninggal dah, dia tak adalah satu dah. Yang ketiga cikgu. Saya sebenarnya cikgu-cikgu saya yang formal dan informal, I keep on contact, dan saya kadang-kadang dapat nasihat pun. Hatta dah jadi menteri besar pun kadang-kadang tanya juga pada mereka. Dan insyaAllah ini hadiah Rasulullah, ibu, bapa dan guru. Kalau dalam India ada sebut mata, pata, dewa. Siapa kata sebenarnya? Mata, mother, pata, father, dewa, guru atau cikgu. Itu hadiah Rasulullah SAW juga pada yang sama. Terima kasih. Okay. YB, Datuk Seri, ada seorang ni sama udang ni dia jealous tau. Terima kasih Tuan Muda. Ya Allah, Tuan Muda ni generous betul. Dia jealous, dia adalah orang Kedah yang dia nak buang air besar pun dia kena berjadual. Silakan Salman. Luahkan. Ya Allah, Masya Allah Tuan Muda. Terima kasih Yani. First of all, Yang Amat Berhormat saya nak ambil masa sikit je sebab tak nak ganggu masa Yang Amat Berhormat kan. Datuk Seri, minta maaf. Cuma saya mewakili viewer-viewer kat bawah nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada YB, kepada Datuk Seri kerana hadir malam ni, join kita di TikTok ini. Tak dijangka, saya pun tak tahu. Selalunya kalau ada jemputan ke apa kan, yang ni akan bagi tahu lah. Tiba-tiba tadi kita duduk layan elok, tiba-tiba Datuk Seri masuk. Uish, memang tak disangka-sangka. Terkejut saya. Lepas tu, dengan jawapan yang YB cakap apa semua, spontan. Inilah saya sangat-sangat cemburu YB. Ni saya cakap Selangor sikit sebab saya ada cita-cita nak berhijrah ke Selangor selepas Datuk cakap ni. Selepas dengar Datuk cakap. Kan? Saya sangat-sangat cemburu. Jadi saya itu sajalah saya rasa. Nak cakap pun jadi tersasul-sasul. Setiap malam saya cakap tak pernah tersasul. Tapi malam ni saya geram. Bukan saya geram kat Datuk Seri, minta maaf. Bukan saya geram kat Datuk Seri. Tetapi saya membandingkan dengan, bukan MB saya tetapi MB yang di Kedah ni. Saya membandingkan sebab itu saya sangat geram. Jauh beza langit dan bumi Datuk Seri. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Dia gugup tu. Okey, Datuk Seri. Ramai yang komen dekat bawah ni, dia cakap ini adalah bakal pengganti kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita dah ada. Lepas ni kita selalu tertanya-tanya siapa yang bakal ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi tiba malam ni kita nampak Datuk Seri Amiruddin Syari adalah tokoh yang tepat untuk kita angkat sebagai Perdana Menteri, insya-Allah. Alhamdulillah. Kan? Amin. Amin. Sebab nampaklah ketokohan tu ada, budi bahasanya, tidak perlu nak mengata orang kalau kita nak mileage pada dalam politik kita. Inilah contoh pemimpin yang betul-betul cakna pada rakyat. Selalu fikirkan put rakyat first, bukannya kerjanya nak shaming orang atau sebagainya. Okey, sebelum tu Datuk Seri, apa pesanan Datuk Seri lah sebelum kita akhiri session kita malam ni. Silakan. Sebelum tu saya dah komen lah tentang pengganti Datuk Seri Anwar dan sebagainya ni, saya rasa terlalu awal. Jangan saya tak nak ataupun tak suka, bukan tak suka, saya hargai lah ramai yang cakap macam tu, tapi yalah, pengalaman saya sangat pendek. Saya baru 5 tahun sebagai Menteri Besar. Adalah sedikit 15 tahun menjadi ADUN dan juga baru beberapa bulan menjadi MP. Jadi mungkin ada yang kata-kata saya tu jarang-jarang didengar. Tapi maknanya saya percaya kalau sistem dan kebebasan demokrasi dibuka dengan lebih luas, lebih ramai tokoh-tokoh yang kita dapat lihat.
saya dapat lihat dalam parti juga rakan-rakan seangkatan saya ni, mungkin yang lain, mungkin Izzah, mungkin yang lain, ataupun adun-adun muda yang lain juga ada pengalaman. Jadi saya anggap janganlah terlalu awal lah kalau nak sebut-sebut hal itu. Tapi saya ucap hargai terima kasih lah. Terima kasih di atas penghargaan yang diberi. Terlalu besar saya rasa untuk kita memutamatkan ataupun menyebut-nyebutnya sekarang. Kadang-kadang politik ni dia ada satu benda yang kadang-kadang disebut kecemburuan. Tapi saya bukanlah tak nak bertanggungjawab dan sebagainya, tapi biarkan dia berjalan. Saya rasa this is the best time untuk kita bagi full support kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepimpinan yang ada dalam pihak Kerajaan Persekutuan sekarang untuk lengkapkan apa yang kita cuba laksanakan bertahun-tahun. Kata terakhir saya, terima kasih kerana saya diberikan ruang. Saya ingat saya nak dengar je. Dan terima kasih juga kerana mendengar dan juga percaya dengan kepimpinan yang telah kita buat. InsyaAllah saya mengambil maklum terhadap beberapa makluman dan juga beberapa soalan yang dikemukakan, dan saya sentiasa yakin dan positif dengan kebenaran akan menang dengan syarat kita bekerja bersungguh-sungguh. Dan saya seru pada semua, marilah bersama-sama kita baiki dan pulihkan negara kita yang tercedera teruk disebabkan oleh langkah Sheraton, disebabkan oleh kecelaruan politik, kena kesan pula COVID-19 yang parahnya bukan sedikit. Jadi kita memerlukan kerjasama, kita memerlukan semua orang berganding bahu. Sebab itu konsep perpaduan, kerajaan perpaduan itu sebenarnya sangat tepat dengan keperluan sekarang. Jadi kalau kita mengabaikan dan menajamkannya lagi dengan politik perbalahan dan perpecahan, ia akan menyebabkan kita terus tertinggal dan terperosok di belakang. InsyaAllah, saya yakin orang Malaysia di seluruh negara daripada Sabah, Sarawak sampai Perlis faham benda ini dan bersedia untuk bersama-sama kita. Thank you. Terima kasih Datuk Seri. Lain kali nak bawa Datuk Seri lagi, insyaAllah. Kita akan dalam masa ke hadapan ni. Yani. Ya, Mohon perkenalkan Tuan Muda Fizi ni yang banyak bagi gift kat kita ni. Perkenalkan dekat Datuk Seri. Yang sedang bagi gift ni adalah seorang tokoh muda juga. Tuan Muda Fizi ni selalu very generous, seorang yang sangat pemurah. Dia selalu support kita punya Tuan Muda Fizi ni yang sedang bagi gift ni. Dia selalu support kita punya influencer politik. Okey. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Muda Fizi. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Okey. Bot cakap. Allah bot cakap. Thank you. Okay. Yang mana belum follow, tolong follow Tuan Fizi.